Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'da. Allahumma rahmana bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu dan juga kita dapat berkenalan. Yang saya muliakan lagi saya kasihi Datin Rosa sebagai tuan rumah, dan ada nama grup ke? Raudatul Ilm. Okey, dan muslimah atau jemaah daripada Raudatul Ilm. Saya pun tak kenal semua lagi sebenarnya. Baik, secara ringkasnya, nama seperti mana yang tertulis lah, Nur Zamir Zakaria, berasal daripada Pulau Pinang. Pendidikan awal di asal balik Pulau Pinang. Pendidikan awal di Pulau Pinang, kemudian sambung menengah di Kelantan, Tahfiz Al-Quran Pulau Condong, dan sempat setahun di Syubra, Mesir untuk ambil sambung qiraat. Sebelum dapat tawaran ke Universiti Islam Madinah selama 5 tahun. Kemudian habis Universiti Islam Madinah, kerja dengan Madinah International University di Shah Alam. Kemudian dah berhenti kerja pula dengan, kalau pernah dengar, Richworks Tendana Berhad. Itulah yang tunjuk dahi tu. Tu kerja lah. Siapa? Mediu. Dulu. Sebab tu duduk Shah Alam. Madinah International University, betul. Tengah Shah Alam, tingkat 8 dan tingkat 14. Dululah. Sebelum pindah ke Desa Petaling sekarang. Saya pindah tu, sebelum pindah lagi saya dah berhenti dah. Lepas tu kerja kat Richworks. Kemudiannya sebab dapat dapat tawaran untuk jadi pendakwah sepenuh masa Kerajaan Arab Saudi, berhenti sebab tak tally antara dua tu. Dan sekarang ni kalau betul-betul lah kerjanya adalah sebagai mudir pada Akademi Huzaifi. Boleh tengok kat Facebook, Akademi Huzaifi, Akademi Quran, lebih kepada mengajar tajwid dan juga tadabbur Quran. Qiraat tak masuk lagi. Kalau macam qiraat, saya sendiri memang ada kelas lain lah, kelas under masjid, kelas personal, dan saya sendiri pun masih ada sanad-sanad yang belum saya ada. Saya sendiri pun masih belajar, masa belajar dulu di Madinah, kita hanya belajar teori. Tak sempat. Sebab maklumlah, sibuk dengan persatuan, masa pun tak banyak. Jadi bila dah balik Malaysia ni, ada peluang untuk baca qiraat secara, dia panggil fardi. Fardi ni maksudnya baca secara satu-satu. Satu qiraat khatam sampai 30 juzuk. Satu qiraat baca 30 juzuk. Satu qiraat 30 juzuk. Dia jadi susah tu bukan sebab apa? Sebab syekhnya banyak duduk negara lain, Mesir ke Arab Saudi kan. Jadi masa tu teruk. Kadang-kadang tu 12:30 malam baru start mengaji. Kan. Lepas tu mula orang jiran sebelah tanya, "Malam saya dengar ada orang mengaji." Gitu. Saya kata, "Ada mayat ke apa ke?" Tak ada. Memang saya mengaji tengah malam. Sebab syekh tadi tu baru pukul 5 petang. Kita pukul 12:30 dah. Jadi payah sikit kat situ lah. Tapi ala kulli hal, untuk manfaat diri sendiri lah. Dan juga mungkin ada manfaat untuk orang lain. Sudah berumah tangga dan ada 4 orang anak, dan semuanya sekarang ni menetap di Shah Alam lah, Seksyen U11 Bukit Bandaraya Shah Alam. Kalau kita apa lagi kenal Dong N tu, sejiran lah. Sebelum jumpa rumah dia tu, kena jumpa rumah saya dulu. Okey, ada lagi ke soalan yang nak ditanya tentang saya? Kalau kata kenal Ustaz Hashimi tu, kira perjalanan saya dengan dia tu kira hampir sama. Bermula daripada, kecuali sekolah rendah, yang lain tu samalah, daripada sekolah menengah, ikut pergi Madinah, dan kemudian sekarang pun sama-sama khidmat dengan dia dengan Kedutaan Arab Saudi. Cuma ada satu je kita tak sama. Biarlah rahsia. Okey. Kalau sama juga tak tahulah. No dah. No tahu dah. Okey, itulah kebanyakannya. InsyaAllah boleh start tajuk kita ke? Atau ada soalan lagi tak? Baik. Seperti mana yang telah diminta permintaan dari, sebenarnya saya ni lebih, buku yang ada di tangan saya ni
kalau tengok kat sini, dia panggil tajuk dia Al-Qasasul Qur'ani. Al-Qasasul Qur'ani ini adalah kisah-kisah daripada Quran. Yang memang kita pun tahu dalam Quran ni kita sekurang-kurangnya ada 3 pecahan. Pertama akidah, kemudian syariat, hukum hakam, dan juga yang ketiga adalah kisah-kisah orang-orang terdahulu dan kisah-kisah yang bakal akan datang. Namun kisah orang belajar tentang akidah dan juga belajar tentang syariat, pernah amalkan. Jadi kebanyakannya kisah ni orang ambil mudah. Orang ambil mudah sebab bayarlah cerita je. Jadi apalah maksudnya apa benda yang nak ditekankan sangat. Tapi kalau kata 2 aspek tadi kita belajar, maknanya kisah pun kena belajar. Sebab tu kisah Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala sampai sebut dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah orang terdahulu ni dia ada ibrah. Orang kita faham ibrah ni hanya pengajaran. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ibrah ni dia bukan hanya sekadar pengajaran ataupun pelajaran. Ibrah ni diambil daripada perkataan ibarun. Ibar ni berjalan, dan perjalanan dia mesti dari point A sampai ke point B. Kalau jalan tengah-tengah jatuh longkang, dia tak panggil ibar. Okey, mesti daripada A ke B. Bermakna kisah-kisah orang dulu tu mesti dia sampai kepada yang kata B ni. Jadi B ni siapa? Saya dulu beranggapan B ni adalah semua manusia lah. Siapa saja yang mengaji, siapa yang baca Quran, dia berada di posisi B. Tapi sebenarnya tak. Tuhan tak sebut macam tu. Tuhan kata ibratun liulil albab. Hanya orang yang ada albab. Jadi sekarang ni kena cari albab tu apa? Bukan cerita Ahmad Albab tu. Siapa Ahmad Albab? Ahmad Albab yang punya. Bukan. Albab pintu. Albab ni daripada perkataan lubbun. Lubbun ni kalau ikutkan otak lah. Jadi kalau kata albab, bukan kata setiap orang satu je otak dia. Tetapi bila sebut tentang albab, mesti ada sesuatu yang banyak dalam otak manusia tu. Sebab tu kalau kita belajar tentang otak, saya ni bukanlah doktor. Tapi kalau kita belajar tentang otak ni, manusia ni sekurang-kurangnya yang saya boleh, ni ringkas je lah, permulaan je, mukadimah dulu. Secara ringkasnya kita ada 3 level otak ataupun fungsi otak kita ni, yang mana pertama dan kedua ni kebiasaannya sama macam haiwan. Yang mana kalau pertama respon otak kita ni dia sama ada fight or flight, itu biasa. Macam haiwan, macam kucing, kalau kita tak kenal dia, kita pergi pegang dia, dia cakap ataupun dia lari kan. Manusia sama juga. Kalau satu isu, ranju je nak komen, bacanya tidak. Kan, konsert dibatalkan. Konsert tu tak batal pula, konsert tak batal pula. Dia macam laju nak komen kan. Padahal tengok dulu orang komplain sebab apa? Sebab dekat sangat nak puasa. Apa salahnya injak sikit, kan. So yang penting fight dulu. Ataupun ada satu lagi jenis lagi flight. Flight ni maksudnya tak peduli pun lah. Peduli apa? Bukan tak ada kena-mengena dengan aku pun, tak ada kena-mengena dengan kami pun, flight. Tapi kalau dia sabar sekejap, dia tenang, ataupun dia cuba untuk berfikir sejenak, barulah dia akan timbul perasaan. Macam kucing juga, satu macam haiwan-haiwan lain juga. Bulan-bulan memang payah nak jinak, lari, dah bagi makan sikit, dah tarik sikit, pelan-pelan lama-lama dia pun sayang kat kita, dia boleh masuk dalam rumah kita. So baru kita akan fikir perasaan, nak marah ke, nak geram ke, nak suka ke, ataupun nak benci ke, itu semua sama manusia. Cuma satu je tak ada pada binatang. Binatang dia terhenti dekat tu je, dia dekat perasaan je. Tapi satu lagi yang ada pada manusia adalah albab. Naik satu lagi level, itu albab. Albab ni apa? Albab ni adalah selalu berfikir macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni. Dan penyelesaian masalahnya tak semestinya mengundang masalah. Contoh, kalaulah kita dihidangkan dengan isu orang hina Nabi contoh. So kita akan lihat orang akan pergi fight. Biasa kita pergi fight. Sebab kita akan ada fighter. Dan kita akan lihat juga orang yang tak peduli pun, dah lah, anda lah tu orang buat kerja dia, kita tak payah buatlah kerja kita kan. Dan kita akan lihat ada orang pula yang memang marah. Tapi tak ramai orang di sebalik apa yang berlaku tu cuba. Dah kebetulan dah orang tengah hina Nabi ni dan sebagainya, isu ni tengah panas ni. Apa salahnya pergi ke mana-mana tempat and then explain, Nabi ni kita sayang dia, kita kena ikut sunnah dia, kita kena hapuskan bid'ah-bid'ah yang ada dalam masyarakat. So dia cari peluang, dia create peluang untuk sementara orang tengah panas isu tentang Nabi, kita create peluang cerita ke orang. Contohnya macam malam tadi, orang duk sibuk, duk heboh ataupun duk viral kata ada fadilat 10 malam 10 Rejab.
duk sebar sana sebar sini kan. So, kita akan tengok orang kan pertama akan fight benda tu. Tak betul ni, tak betul, tak betul. Betul. Kita tak halang pun. Kita tak halang pun orang nak buat kerja tu, silakan. Kita tahu sebab akan ada orang yang fight. Dah ada orang yang tak peduli pun. 10 Rejab ke, 10 Ogos ke, sama je lah. Tak beramal juga kan. So tapi kita akan ada orang yang macam, apa ni semua bidah ni, mana, tak kata je lah. Jadi kita akan lihat juga sampai satu masa akan ada orang yang buat, tulis. Sebenarnya semalam nak beramal satu Rejab ni keseluruhan bulannya bulan haram dan sebagainya, explain bagi orang faham kenapa kita tak boleh create sesuatu dalam agama ni menyandarkan kepada Nabi dan sebagainya. Jadi cari peluang. Orang ni lah yang sebenarnya yang Allah Ta'ala kata dia ada albab. Jadi orang ada albab ni sajalah yang boleh terjemahkan kisah-kisah orang terdahulu dalam hidup dia dan bagaimana dia nak menyelesaikan masalah yang dia hadapi dalam hidup dia. Jadi sebab tu dalam Quran dia semua ada. Masalah dengan suami isteri ada, masalah dengan anak-anak ada, masalah dengan ibu bapa ada. Semua ada. Masalah adik-beradik seperti mana Nabi Yusuf, masalah bapa seperti mana Nabi Ibrahim, masalah suami seperti mana Firaun, masalah isteri seperti mana Nabi Nuh, Nabi Lut, masalah masyarakat, macam-macam semua kisah ada. Tunggu nak baca dan bagaimana nak terjemahkan dalam kehidupan kita ni supaya ianya dan dunia ni ataupun kehidupan ni ibarat roda aja, dia sama aja, berputar aja setiap masa. Jadi sebab tu kisah-kisah dalam Al-Quran ni dia bukan sahaja enak dibaca, tetapi dia kena belajar sampai faham kisah tu apa yang berlaku. Baik. Tetapi malangnya adalah kisah-kisah dalam Al-Quran ni dia terpalit dengan satu unsur yang tak sepatutnya menjadi kisah Al-Quran. Iaitulah yang dipanggil sebagai Israiliyat. Kan? Isra dia panggil kalau dalam bahasa Arabnya Israiliyat. Tapi kalau eja Melayunya Israiliyat tu pun dah boleh dipahami semualah. Tapi Israiliyat ni secara umumnya adalah apa sahaja yang diriwayatkan oleh Bani Israel. Tetapi oleh kerana bukan kata Bani Israel je yang meriwayatkan cerita ni, yang bukan Bani Israel pun adalah macam-macam kaum Majusi pun ada yang kata terkesan tu. Tapi Bani Israel ni adalah merujuk kepada kaum yang ada Yahudi dan Nasrani, yang mana yang paling banyak meriwayatkan cerita-cerita dalam Al-Quran. Okey, secara ringkasnya sebelum masa Nabi di Mekah, Israeliat ni tak ada lagi. Israeliat ni tak muncul lah sebab di Mekah tak ada Yahudi. Dan juga tidak ada Nasrani. Yang ada hanyalah orang musyrikin, semua berhala, dan dia orang pun tak tahu cerita apa, semua berhala kan. Jadi bila sampai ke Madinah, di Madinah memang kita faham bahawa antara penduduk selain daripada musyrikin adalah Yahudi. Jadi Yahudi ni duduk di Madinah ni antara salah satu sebabnya dalam kitab mereka tertulis Nabi di akhir zaman akan lahir di celahan-celahan pohon-pohon kurma yang banyak. Jadi Yahudi ni merempat pergi merata dunia cari mana tempat ada pohon kurma banyak, dia orang akan duduk. Masuklah di Madinah. Dia mengharapkan dengan harapan bahawa Nabi akhir zaman tu lahir di kalangan Yahudi juga. Menunggu, dan dia percaya, tahu tak? Dia percaya kitab dia. Untuk apa dia buat begitu? Supaya kalau Nabi yang akhir zaman ni lahir di kalangan Yahudi juga, jadi apa-apa kalau dia nak bunuh ke, dia nak buat macam kita lah sekarang kan. Kalau Melayu sama Melayu gaduh, ada kaum lain ambil tahu, pandai lah apa settle. Kalau Cahaya Nur Alik sama Cahaya Nur Alik bergaduh, ada kita nak pergi macam, tak ni kita kena berfight, tak peduli lah. Lantak pergi apa lah, orang orang kata lantak pergi apa, pandai lah apa nak settle. Macam tu lah maksudnya. Macam Yahudi kalau dia bunuh Nabi dia pun, orang musyrikin macam, alah, Yahudi juga, apa kepentingan dia terhadap kita. Lalu Allah Ta'ala batalkan hasrat mereka dan Allah Ta'ala lahirkan Rasulullah di kalangan orang Arab dari Mekah dan berhijrah ke kota Madinah. Kira benda tu tak adalah salah, tapi memang lahirnya Nabi Muhammad tu betul-betul berkuasa apabila berada di kota Madinah. Jadi Yahudi yang berada di Madinah ni mereka stay, antaranya Bani Quraizah, Bani Nadir, dan beberapa Bani Qainuqa, dan adalah beberapa Bani lagi. Maka di kalangan mereka ni yang betul-betul baca kitab, yang betul-betul mendalami, contohnya macam nama sahabat Abdullah bin Salam, Mujahid bin Jabar, Ka'ab al-Ahbar, dan mereka-mereka ni sebelum ni Yahudi. Apabila mereka masuk Islam, bila turun je ayat-ayat Al-Quran ni, katakanlah cerita yang baru ni tengah panas, Ashabul Kahfi.
Jadi mereka pun tahu dalam kitab mereka pun ada Ashabul Kahfi. Dia pun Ashabul Kahfi ni cerita dia yang ada dalam kitab kami ni begini. Sahabat-sahabat ni pun dialah kalau lagi Quran tu apalah sangat cerita dia. Taklah banyak. Main geng-geng Israeliat ni sampai tahap warna anjing yang jaga gua pun ada. Sampai tahap tu dia orang punya tanya, warna anjing tu apa? So what? Apa kena mengena warna anjing dengan tugas anjing tu? Sampai tahap tu mereka punya punya penelitian sampai tahap tu. Yang tak penting-penting pun sampai tak termasuk dalam ceritaan mereka. Maka ada beberapa orang sahabat ni yang mana suka bila ada cerita je terus tanya Yahudi. Bukanlah Yahudi dah, waktu tu dah Islam lah, Abdullah bin Salam dah Islam dah. Tapi sebelum tu mereka adalah Yahudi. Maka mereka ni lah yang meriwayat kebanyakannya lah. Tak salah. Sebab tu Nabi bila tahu kata mereka ni juga menceritakan tentang perkara-perkara dalam Al-Quran ni, Nabi kata jangan percaya dan jangan membenarkan terus juga. La tusaddiqu ahlul kitab. Jangan betul-betul kamu ambil tu menjazamkan. Maksudnya beginilah cerita yang kita nanti-nantikan. Tak, jangan juga. Tapi jangan juga mendustakan juga. Nabi kata jangan bohong terus. Takut-takut mungkin betul. Mungkin ya. Sebab Rasulullah pun betul-betul kata Rasulullah sendiri pun apa yang diterima wahyu itu je. Apa yang dia tak terima. That's why dalam Quran ada sebut kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada kisah-kisah Nabi ni yang kata Allah Taala, kisah orang terdahulu, wa minhum man qasasna alaik. Ada sebahagian kami memang cerita kat kamu wahai Muhammad. Wa minhum man lam naqsus alaik. Ada sebahagiannya lagi kami memang tak cerita. Jadi bila Tuhan kata tak cerita tu memang siapa pun tak tahu. Kok lah ada nabi lain ke, satu lain kaum ke apa ke, tak tahu. Jadi kalau kata tiba-tiba ada orang beritahu dia tahu tentang benda tu, memang confirm pembohong. Memang confirm lah penipu. Tapi dia tak boleh lah cakap ke orang tak percaya sudah. Jadi kita tak ada, itu memang nampak sangatlah dah lah penipu. Kan? Tak mau berbincang pula, jadi payah. Jadi sebab tu riwayat Israeliat ni lama kelamaan makin masuk dan sahabat-sahabat pula ada yang menceritakan kepada anak-anak mereka, anak-anak murid mereka dan sebagainya, sehinggalah masuk dalam kitab-kitab tafsir. Seumpama sekarang ni tengah panas isu tak boleh nukil kitab-kitab besar. Fikir macam kalau lah kita tak boleh baca kitab-kitab besar, habis lah. Hampir semua bahan-bahan agama kita ni duduk dalam kitab-kitab besar kot. Agama kita tu bahasa Arab semua dalam kitab-kitab besar. Jadi kalau kita tak boleh buka kitab-kitab tu, nak baca kitab apa? Takkan nak baca buku Pipin kot. Teruk sangat level pemikiran manusia hari ni. Macam tak boleh digest sekejap. Apa dia orang ni boleh fikir? Sebenarnya kritikan, perbincangan, wacana, ilmu, semuanya adalah rakan berfikir. Jadi itu yang menyebabkan kita akan nampak bagaimana orang dulu secara insafnya, secara amanahnya dalam ilmu agama ni terutamanya. Contoh saya sebut contohnya dalam macam kitab Jami'ul Bayan, antara yang diiktiraf sebagai tafsir pertama lah dalam dunia tafsir ni, Jami'ul Bayan oleh Imam At-Tabari yang meninggal pada tahun 311 Hijrah. Antara yang diiktiraf sebagai tafsir pertama ditulis. Sebelum tu dah ada dah. Contohnya tafsir Tanwirul Miqbas, tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas zaman dia memang mengajar Quran, memang dia sahabat yang memang bidang Quran. Tapi dia tidaklah duduk mengarang kitab. Ibnu Abbas ni orang lain lah yang tolong tulis, anak-anak murid dia tulis. Tapi anak murid zaman bila dah yang nak tulis tafsir Ibnu Abbas ni. Jadi tidak ada betul-betul tafsir sehinggalah datangnya Imam At-Tabari, Muhammad Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, dan dia lah orang pertama yang diiktiraf sebagai orang pertama menulis tafsir Dawan, maksudnya mengarang kitab tafsir. Dan apa yang menariknya adalah dalam kitab tafsir Imam At-Tabari ni mengumpulkan semua. Termasuklah yang dikatakan riwayat Israeliat. Dan ada yang beliau nyatakan ianya Israeliat dan ada yang beliau tak nyatakan ianya Israeliat. Itu yang menjadikan tak semestinya. Kalau kita contohnya baca kitab, tapi saya tak jumpa, tak tahulah ada tak terjemahan Indonesia tafsir Tabari. Macam tak ada. Yang ada tafsir Ibnu Katsir ada. Tafsir Al-Manar itu ada. Terjemahan kepada bahasa Melayu lah, saya tak rasa tafsir Tabari ada. Sebab terlalu besar. Terlalu banyak. Bayangkan kita tafsir saja, kalau ikutkan kita tafsir biasa saja tu dalam 12 ke 16 jilid. Besarlah. Nak pegang barat-barat tak boleh angkat. Lepas tu apabila dah ada seorang doktor di Riyadh ni nama Dr. Abdullah bin Turki, maksudnya dia inilah keluarkan balik riwayat-riwayat Israeliat ni,
Maksudnya dia tahqiq, dalam bahasa Arab dia panggil tahqiq. Dalam bahasa Melayu ni dia buat apa? Maksudnya dia penilaian semula terhadap apa saja sumber-sumber dalam Imam Tabari ni, jadi 30 jilid. Jadi lagi panjang kitab tu. Nak beli pun tak boleh balik, berat. Jadi tak rasa benda tu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kekal dalam bahasa Arab. Tapi nak ceritanya, kitab tafsir Imam Tabari ni dalam dia ada banyak Israiliyat. Hatta tafsir Ibn Kathir pun ada. Tafsir Ibn Kathir pun ada. Cuma menariknya tafsir Ibn Kathir ni yang datang tahun 700 Hijrah dah ni lebih kepada mention, bagi tahu. Ada nota kaki. Ini adalah riwayat Israiliyat. Jadi penceramah-penceramah yang agak cermat, kalau dia baca kitab tafsir Ibn Kathir, dia baca tafsirannya dan sebagainya, kalau kata riwayat itu Israiliyat, dia kena datangkan sekali dengan nota kaki tu, bagi tahu orang. Kata ini Israiliyat, you tak boleh, you jangan boleh cerita je lah. You nak percaya serta-merta tak boleh. Sebab ia adalah Israiliyat. Tapi ada je penceramah di Malaysia ni siap buat TikTok dan sebagainya cerita Israiliyat, tapi tak mention kata itu adalah Israiliyat. Baik, tapi Israiliyat ni pun dia tidaklah semua cerita dia masuk. Ada yang ni betul, yang kitab yang saya nak sebut ni dia panggil Al-Mawdu'at wal Israiliyat fi Tafsir, karangan Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Abu Syahbah, ada diterjemahkan oleh Jakim. Benda-benda palsu yang ada dalam kitab tafsir, saya tengok Jakim ada terjemahkan. Cuma saya tak tahu macam mana nak dapatkan buku tu. Ada dalam 300 muka surat lebih. Jadi yang tu saja, dan kajian Dr. Muhammad bin Muhammad ni, kajian dia adalah apa sahaja kitab yang ada Israiliyat lah. Dalam cerita mana yang ada sumber atau yang ada kesan Israiliyat. Itu satu hal lah. Yang lagi dahsyat ni adalah Melayu liat ni. Melayu liat ni dia lagi dahsyat. Melayu liat bukan Melayu balong liat. Ini Melayu liat ni maksudnya dia tambah lagi kepada Israiliyat. Contoh dalam kisah dalam Quran, cerita Nabi Yusuf dengan mengangkat dia tu. Mengangkat, walaupun orang bagi nama Zulaikha ke apa ke, tak apalah, it's okay. Sebab nama je tidaklah orang kata apa, tidaklah something benda yang sangat heavy nama. Okay. Kalau dalam Israiliyat, pensudahan ceritanya adalah mereka kahwin. Tak kata je lah, kahwin. Adalah cerita tengah-tengah tu, lepas kematian suaminya, Zulaikha jatuh, kemudian masuk penjara oleh raja, jatuh miskin, jadi pengemis. Kemudian Yusuf jumpa tepi jalan, Yusuf berbalik istana, Yusuf doa sampai dia jadi cantik balik. Tak payah pergi facial semua. Dia doa je, terus jadi cantik balik macam dulu. Tak kira lepas tu kahwin, habis. Itu kalau ikut Israiliyat punya cerita lah. Tapi dia main Melayu liat ni, dia cerita lepas kahwin tu. Pada malam hari tersebut, ketika mana Zulaikha sedang asyik beribadat, Yusuf datang belakang dia, tanya, tak nak tidur ke malam ni? Lepas tu Zulaikha yang dah insaf kepada Allah Ta'ala, tak berpaling pun, tak menyahut pun seruan Yusuf tu, terus meneruskan ibadat. Sehingga Yusuf merentap telekung dia. Ya bila orang dulu pakai telekung? Bu nama sikit lah, Siti Khadijah ke, Siti Fatimah ke apa. Telekung apa dia pakai kan? Baru nampak sikit kan. Merentap telekung dia. Nampak macam apa, Yusuf ni gersang sangat ke apa. So nampak memburukkan wajah peranan Nabi tu, macam seolah-olah Nabi tu duk tunggu benalah tu. Sampai Nabi Yusuf cakap kepada Zulaikha, dulu kau nak sangat kan, sekarang bila aku nak kau tak nak pula. Apa punya Melayu jadi ada lah. Benda tu duk diceritakan kepada dia, jadi bedtime story. Dia jadi bedtime story. Mai sini anak dah tidur, ayah cerita. So banyak kalau tak hati-hati dalam membeli buku-buku kisah-kisah Nabi yang ada di pasaran ni, benda-benda macam tu memang akan ada dan tidak ada penapisan pun. Sebab apa? Sebab orang kita dia hanyalah bagi dia cerita je. Bukanlah ni. Tapi tengok, bila dia berkaitan dengan Nabi, maknanya itu adalah satu yang berat, tuduhan terhadap Nabi. Takkanlah Nabi terus macam tu sekali, dan sebagainya. So apa yang kita boleh bincang pada hari ini, saya ingat santai-santai je lah, tak naklah beban sangat kan. Jadinya saya bawa buku kitab Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ni sebab saya sendiri mengajar dulu dalam bila saya nak mengajar tafsir, ramai sangat orang mengajar tafsir macam tu. Jadi saya nak fokus biar kecil sikit skop tu. Sampailah saya fikir macam apa salahnya kalau aku mengajar kisah-kisah Quran ni.
Dan kitab Dr. Salah Abdul Fattah ni merupakan kitab yang ketujuh lah. Daripada kitab pertama kena reject, kitab kedua kena reject, kitab ketiga tak boleh ustaz ni, kitab ni Wahabi, tak apa, reject. Semua kitab kena reject. Akhirnya saya jumpa kitab Dr. Salah ni oleh kawan saya Dr. Zamri Mantop tu. Dia bagi kitab ni, dia kata cuba kau baca kitab ni. Dia memang kena pun dengan jiwa saya, sebab Dr. Salah ni antara kira almarhum yang sangat strict. Yang sangat strict, kira tak ada bagi ruang lah. Kalau ikutkan dengan geng-geng tu, kata Dr. Salah ni kira biadab lah. Kira biadab. Bayangkan di penghujung tajuk Israeliat ni, dia sendiri sebut, kita tak bersama dengan tafsir Ibnu Katsir dan Ibnu Tabari dalam meriwayatkan Israeliat. Kalau ikutkan biadab lah ayat tu. Tapi dalam masa yang sama kita hormat keilmuan apa yang ada pada Ibnu Katsir, Ibnu Tabari, sebab mereka ni pejuang tafsir. Tapi dalam bab meriwayatkan Israeliat, kita tak bersama dengan mereka. Sebab apa? Sebab kita tak akan meriwayatkan kisah-kisah Israeliat, dan kita hanya fokus bertumpu kepada kisah yang ada dalam Quran je, cukup. Contoh macam kisah anak Nabi Adam. Selama ni kalau kita apa yang sampai kepada cerita kita ni, anak Nabi Adam bergaduh sebab apa? Nampak? Sebab berebut perempuan. Dalam Quran tak cerita berebut perempuan. Tak ada dalam Quran pun. Dan Nabi pun tak cerita. Nabi Muhammad pun tak cerita. Hadis pun tak ada. Israeliat lah. Israeliat yang kata. Dia bergaduh sebab apa? Sebab kalau ikut dalam Quran, ayahnya iaitu Nabi Adam ni nak tengok anak dia ni mana satu yang beramal betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. Yang betul-betul nak, maksudnya inilah yang ikhlas lah, nak buat amalan ke apa-apa ke betul-betul lillahi ta'ala. Jadi seorang buat betul-betul ikhlas, dan seorang lagi buat tak ikhlas. Jadi bila yang tak ikhlas ni, Allah Ta'ala tak terima amalan dia, so dia sakit hati, sebab tu dia bunuh adik dia sendiri. Itu cerita. Hatta nama pun tak ada dalam dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi tapi pengajaran daripada cerita tu yang besar yang kita nak belajar. Pengajarannya bagaimana manusia Allah Ta'ala hina ketika tu sampai tahap kena belajar dengan binatang. Burung datang tanam banyak burung lain. Itu pun ada cerita ke? Burung gaduh-gaduh. Mana dia tahu burung tu gaduh? Sebab cerita tu burung tu main tanam ke, tiba-tiba burung tu pula yang gaduh. Mana tahu kuku burung tu pening minum apa-apa kan. Dia orang kata betul lah, kita main menambah burung. Aduh, kata kesian ke burung tu, tak ada kena-mengena dalam cerita ni. Jadi nak kisahnya adalah sebab tu riwayat Israeliat ni ada beberapa benda. Jadi yang jadi bahayanya apabila dia melibatkan akidah. Melibatkan akidah. Sebagai contoh, saya nak tambah sikit sebagai contoh. Macam kita kisah Ashabul Kahfi tadi. Kisah Ashabul Kahfi tadi ni tak ada siapa pun tahu nama. Dahlah orang zaman dia tahulah nama apa 7 orang tu dan sebagainya. Hatta bilangan 7, 5, 6 orang pun kita tak tahu, sebab Tuhan kata saya quluna salasatu rabi'uhum. Ada kata 3 orang, yang keempatnya anjing. Ada kata 5 orang, yang keenamnya anjing. Ada kata 7 orang, yang ke-8nya anjing. So Tuhan kata apa? Biar. Jangan duk tanya Yahudi, jangan duk tanya ahli kitab ni berapa jumlah dan sebagainya, sebab mereka pun tak tahu. Mereka pun tak tahu. Tapi bila masuk sumber Israeliat ni, siap ada nama. Lepas tu pula bila masuk ke alam Melayu ni pula, ambil nama-nama tu tulis dekat kertas, and then tampal belakang pintu rumah. Supaya rumah tu nanti tak kena rompak, tak masuk pencuri, rumah tak terbakar. Syirik dah. Syirik dah. Kan? Cuba tu kata tampal rumah saya antara ni rakaman ni mak saya tengok. Antara yang ada rumah saya dulu-dulu. Duk baca Mak Sili mana, Perolopus apa semua, nama tak tahu. Ni nama-nama siapa mak kata. Jangan tanyalah, buhan benda dah datang tu, jangan duk kacau. Alhamdulillah dah balik ni dah reti dah, buang benda tu. Tapi ada tulislah khasiat ada. Tapi sekarang ni tukar pula dengan logo pula. Tukar logo tertentu. Tak naklah sebut logo apa kan. Selain daripada atas kepala, letak juga belakang kat rumah supaya tak masuk pencuri, tak terbakar, tak kena ribut taufan, tak banjir. Kalau dah buat rumah tepi laut, tiba-tiba pergi letaklah 100 logo pun. Kalau dah rumah dekat tempat banjir kan, banjir juga ceritanya. Tu kata balai bomba apa terbakar apa kan. Kata kalau tiba-tiba rumah kita tak terbakar sebab apa? Sebab ada logo ni. Sebab tu dia bila dah melibatkan akidah, maka ketika tu dia jadi mengarut. Jadi bahaya kisah-kisah dalam Al-Quran. Okey, baik. So mauqif ataupun peranan kita terhadap kisah Israeliat ni pertamanya adalah menolak. Memang tolak. Takkan kita tak, kalau boleh
Bila tahu sahaja benda tu adalah Israeliat, maka benda pertama kita kena buat adalah tolak. So saya nak baca sikit lah, mungkin boleh tulis lah, boleh tulis antara kenapa. Ada beberapa pecahan ataupun kisim ataupun dipanggil macam mana kita nak kenal Israeliat tu. Tapi tak apa, benda tu saya skip dulu sebab benda tu tak ni pun tak bukanlah tak penting, cuma tidaklah sepenting dalil-dalil kenapa kita tolak Israeliat. Okey, pertama ada saya bawakan daripada beberapa ayat Al-Quran Al-Karim. Pertama, kenapa kita tolak Israeliat adalah orang-orang Bani Israel ni mereka sendiri menyeleweng kitab mereka. Okey, dalilnya adalah daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah." Apabila mereka telah memungkiri perjanjian mereka, kata Allah Taala, "La'annahum", kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Yuharrifunal kalim, sampai tahap boleh tahrif, maksudnya boleh seleweng kitab-kitab mereka. Ini ada daripada ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-13. Kalau mereka sendiri seleweng kitab mereka, macam mana kita boleh nak pergi ambil sumber daripada orang yang kaki Yahudi, kaki seleweng ni. Jadi satu benda, hujah pertama kenapa kita tak boleh ambil sumber daripada Israeliat. Ayat 13. Surah Al-Maidah ayat yang ke-13. Tak apa, tulis nombor ayat pun dah cukup dah. Saya tak reti sikit kod ayat surah Al-Maidah tu nombor berapa. Saya sebut nama surah aja senang. Tak apa, tulis je short hand, nanti baca long hand. Okey. Siapa tu Aziz ke? Okey. Baik, kedua. Kenapa tak boleh ambil? Kerana orang Yahudi ni sendiri, mereka sendiri kazibun, pembohong. Mereka sendiri suka cakap bohong dalam ayat mereka. Macam sekarang lah, macam-macam bohong. Nak gejak senjata lah, nak tu lah, nak ni lah. Rakyat kami dalam kesusahan lah, rakyat Gaza dalam kesenangannya, pembohong. Memang sampai sekarang bohong. Tak pernah cakap betul Yahudi ni. Kan? So ayat yang menceritakan tentang pembohongan Yahudi kebesar-besar ni adalah daripada surah An-Nisa ayat 156 sehingga ayat 157. Dia ada dua ayat cerita tentang Yahudi ni pembohong. Tapi dalam cerita ni dia cerita 156 sehingga 157. 156 to 157. So cerita tentang Nabi Isa naik ke langit. Maka bohong. Tu yang mereka salib orang sebagainya. Bohong cerita. Sedangkan Allah Ta'ala angkat Nabi Isa naik ke langit. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita tolak periwayat Israeliat adalah Yahudi antara kaum yang hasidun. Hasidun ni maksudnya hasad. Hasad, maksudnya geram, dengki, iri hati. Tak sukanya mereka kepada orang Islam. Kita ni kalau tak suka kawan kita kan, ni kalau tak ada lain, tiba-tiba call ni, nak minta duit lah tu. Pinjam 100 Nilam Sari. Kan, kita dah tahu dah. Kasim Baba tu dah bagi tahu dah. Asyik nak apa? Asyik nak beras apa? Mana asyik nak pinjam beras. Yang tak apa lagi cerita dia, yang bila nak bayar balik tu, iaitu yang seronok tu. Semua beras tu harga dia berapa? 25 dirham je. Tapi bila bayar balik 1000 dinar. Oh, itu memang syurga tu. Lepas tu, tak payahlah. Bila dia ambil bola kepala. Itu memang betul-betul fairly tahap. So, ya, iri hati. Saya tak ingat baru ni bosan duduk dalam jam, buka cerita dari Kasim Baba ni, tengok je. Nak juga kan, duduk dengar. So, kalau kita geram ke orang contohnya, takkan kita nak bagi benda yang kita geram macam kalau kata Yahudi tu iri hati kepada orang Islam, dan mana mungkin dia nak cerita benda yang baik, benda-benda yang betul kepada orang Islam. Pastinya mereka akan buat benda yang tak baik terhadap orang Islam. Baik, bagi menceritakan tentang perkara ni, boleh lihat dan boleh rujuk daripada surah Al-Baqarah ayat 109. Ayat 109 daripada surah Al-Baqarah. Okey, itu yang keempat. Yang ketiga, sorry. Baru tiga. Mula-mula tahrif, kemudian pembohong, ketiga ni hasad. Poin dia. Kalau yang keempat, orang-orang Yahudi sendiri menyembunyikan kebenaran. Kalau tahu mereka benda tu benar, tapi mereka sembunyikan kebenaran, dan mereka menyatakan pula benda yang salah tu adalah benar. Jadi macam mana kita nak percaya orang yang sembunyikan kebenaran? Asyik cerita benda yang bohong selalu, benda yang tukar kebenaran. Dan menceritakan tentang perkara ni juga daripada surah Al-Baqarah
ayat yang ke-75. Okey, ayat 75 surah Al-Baqarah juga. Jadi menceritakan tentang Yahudi penyembunyi kebenaran. 75. Okey, surah Al-Baqarah. Baik, poin kelima. Kenapa kita tak boleh ambil sumber riwayat daripada Israiliyat adalah kerana orang Yahudi ni, mereka punya orang-orang Yahudi ni, perjuangan mereka adalah lebih kepada amani. Amani ni maksudnya angan-angan. Angan-angan, wazunun ni maksudnya hanya sangka-sangka dan juga hanya syak-syak sahaja. Macam kalau kita dengar sejarah kan, saya pun berat juga nak faham cerita Mormon apa benda tu kan. Tanah yang dijanjikan. Siapa yang janji untuk dia orang? Joseph Smith tiba-tiba jadi nabi kepada tiba-tiba dilantik jadi nabi, sedangkan Vatican sendiri menolak dia. So benda tu mana datang? Katanya dia jumpa dengan malaikat yang sampaikan kat dia ada satu tanah yang dijanjikan. So semua benda ngarut, awam, benda yang angan-angan kosong, tiba-tiba berangan nak gitu, then jadi sumber kitab mereka berangan je. Jadi benda-benda berangan ni memang yalah, takkan kita nak ambil sesuatu input agama kita ni, kita tafsir Quran, takkan nak ambil daripada cerita orang yang suka berangan. Bagi menceritakan tentang perkara tu juga boleh dilihat daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-78. Tadi 75, sekarang ni 78. Okey. Saya pun tak nak baca banyak, dekat 10 cukup. Ada banyak ni, ada 12, 13. Baca 10 cukup. Baik, yang ke-6. Yang ke-6 ni, orang Yahudi adalah mereka yang orang Yahudi adalah mereka yang dalluna an amdin wa qasdin. Maksudnya mereka sesat secara sengaja. Orang kalau saya nak datang sini mungkin first time tak sengaja sesat kan. Saya selalu tengah-tengah pakai wave tu, masa tu lah ada orang nak call. Tadi tak pakai wave, tak ada pula ada orang nak call. Nyampah betul. So bila ada call tu terlepas dah, simpang macam-macam, simpang terlepas. Dah sesat. Biasanya lah. Sesat secara sengaja. Sesat secara sengaja ni tengok wave, memang betul rumah Datin Rosa masuk kiri ni. Tak apa, masuk ke depan. Pergi depan lagi sampai KKL tu. Itu maknanya sesat secara sengaja. Dan orang tak cerdik macam itulah. Kalau orang yang dah cerdik dah nampak dalam depan mata rumah, masuk je lah, kenapa nak kena pusing 2-3 kali ke? Itu dipanggil sesat secara sengaja. Jadi menceritakan tentang perkara ni juga boleh lihat daripada surah Al-Baqarah ayat 101 sampai ayat 102. Ni nak kata orang Yahudi. Dalam ayat ni ceritalah tentang bagaimana mereka tu ka'annahum la ya'lamun. Ada kitab campak ke belakang, tapi seolah-olah kami tak tahu pun ada kitab ni. Maksudnya saja sengaja, memang totally dengan sengaja mereka memilih untuk menjadi sesat. Baik, kemudian yang seterusnya, poin yang ke-7. Okey. Al-Quran memberitahu kita juga bahawa Yahudi ni qaumul la ya'lamuna wa la yafqahun. Mereka ni tak menuntut ilmu pun. Dan mereka kalau menuntut pun mereka tak faham pun ilmu apa yang mereka tuntut. Jadi apabila jadi macam tu, mereka akan beramal pada benda-benda yang mereka tak tahu. Buat benda yang tak ada ni lah, maksudnya bukan berasaskan ilmu. Okey. Baik, bagi menceritakan tentang perkara ni boleh lihat daripada juga surah Al-Baqarah, banyak Baqarah sebab Baqarah banyak cerita pasal Yahudi. Boleh lihat daripada surah Al-Baqarah daripada ayat 102 hingga ayat 103. Dia belajar tapi dia tak faham apa dia belajar. Maksudnya dia mendatangkan satu benda yang lain daripada apa yang dia belajar lah. Betul lah, boleh dikatakan reka jugalah. boleh ditafsirkan sebagai reka-reka. Dan ini hujah Quran ayat yang saya bacakan tadi. Dia bukan dia pandai manipulasi je lah. Manipulate memang dia pandai lah, tapi ilmu yang dia belajar tu daripada Nabi mereka, apa yang dia belajar. Maknanya dia manipulate lah. Apa yang Nabi tak kata, dia kata. Apa yang Nabi kata, dia tak kata. Dia manipulate. Dan dia tak faham pun apa maksud Nabi yang sebagainya. Lepas tu dia faham sendiri. Sebab tu dia boleh reka cerita terhadap Nabi-Nabi yang dia tak suka. Dia buat macam-macam cerita kepada. Tapi tengok, kalau Nabi-Nabi yang dia favor Nabi tu, dia akan cerita benda betul-betul. Nabi Ibrahim sebagai contoh, cikgu boleh tengok macam contoh Nabi Ibrahim. Bagi mereka Nabi Ibrahim
adalah bapa mereka lah, bapa utama mereka. Sebab tu tak ada cerita pelik-pelik tentang Nabi Ibrahim. Tak ada. Tapi bila main Nabi Ismail, dia sakit hati lah. Sampai tahap apa dia buat? Sampai kisah sembelihan Nabi tu boleh convert. Kisah sebenarnya Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Tapi bila Allah Ta'ala sebut dalam kitab, kata Nabi yang disembelih tu adalah Nabi yang sangat mulia, maka tukar Nabi Ishak jadi yang disembelih tu. Alah dia tukar. Kan daripada Said ni dapat Ishak, daripada Said ni dapat Siti Hajar, dapat Nabi Ismail. Dari Said Qaturah dapat orang Melayu. Tak ada. Tu tak ada. Tiba-tiba nak percaya sudah. Betul? Cerita malaikat Harut Marut tu lah. Maknanya mereka tujuan malaikat cerita datangkan sihir tu untuk nak bagi tahu ini sihir. Tapi mereka buat supaya beramal jadi benda tu lain daripada apa yang mereka buat, sampai tahap orang bercerai. Itu cerita sihir tu kan. Sampai tahap orang bertimpa musibah, orang dapat mudarat. Tapi akhirnya Tuhan kata apa? Tak akan mudarat melainkan dengan biiznillah taala, dengan izin Tuhan. Cuma ayat tu di hujung tu dia sambung dia ayat 1-3 tu. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatu min indillahi khair. Kalau mereka betul-betul beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapkan mereka dengan kebaikan. Tapi apa yang berlaku adalah dia ambil yang hujung sekali. Awal tu ayat Harut Marut, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa wala bi'sa ma syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Tu Tuhan kata kalaulah mereka ni, kalaulah law kanu ya'lamun, maksudnya kalaulah mereka tu tahu. Artinya apa yang diberitahu kepada mereka sebenarnya mereka ni tak tahu pun, maka mereka tak sampai maklumat yang betul pun. Adalah tangan-tangan yang ubah dan sebagainya, tahrif kitab kan, sampai orang-orang dia ataupun pengikut-pengikut Yahudi sendiri beramal benda yang mereka sendiri tak tahu. Okey, berapa tadi? 7. Sekarang 8. Okey. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 ni poin dia, segala benda yang berlaku suatu masa dahulu, apa saja benda yang ghaib, benda yang ghaib ni berlakunya tidak akan berlaku melainkan hanya Allah Ta'ala je yang tahu. Mostly lah, kebanyakannya hanyalah Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi kalau kata Yahudi boleh cerita benda yang mereka sendiri tak, orang kata apa, Nabi-Nabi tak tahu, tiba-tiba mereka boleh mendatangkan cerita yang orang tak tahu. Mustahil, sangat benda tu sangat mustahil, sebab tak ada rujukan dari mana pun yang menceritakan benda ni. Kokolah ada Nabi Yusuf cerita ke, Nabi Yaqub cerita ke, Nabi Ishak cerita ke, tak ada. Maksudnya sebarang benda ataupun kisah-kisah terdahulu memang kita tak boleh nak reka sendiri, memang tak boleh nak cipta sendiri, melainkan mestilah datang daripada sumber wahyu. Jadi dalam poin ni ayat Quran dia tak benarkan di sini, tapi dah sebelum ni dah ada la ya'lamuhum illallah tadi yang saya bacakan tadi. Maksudnya mana mungkin kita nak ambil sumber daripada orang yang suka mendatangkan benda-benda yang dia sendiri pun tak tahu, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Contoh kan, kisah Nabi Musa dihanyutkan dalam kotak ke sungai. Siapa yang tahu? Mula-mula mak dia lah. Mak dia yang hanyutkan. Lepas tu siapa juga yang tahu? Kakak dia. Kakak dia tahu sebab apa? Sebab dia suruh kakak dia pergi ikut mana kotak tu pergi. Adakah isteri Firaun tahu? Tak tahu. Firaun sendiri pun tak tahu anak siapa, tu pun tak tahu. Dan siapa lagi satu selain daripada Allah Ta'ala lah, siapa lagi yang tahu? Yang cerita tu Nabi Musa yang dihanyutkan oleh mak dia, siapa? Kita lah. Macam mana kita tahu? Malah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu. Maknanya Allah Ta'ala je yang tahu cerita tu, dan hanya orang tertentu. Tapi dalam mostly adalah apa pun Tuhan je yang tahu. Bila Tuhan tahu, Tuhan nyatakan dalam Quran, akhirnya kita pun boleh tahu sama. Jadi mana mungkin kalau Tuhan tak cerita, macam mana orang boleh tahu benda yang Tuhan tak cerita? So kalau tiba-tiba dia beritahu, tak apa, dia dalam Quran tak ada, dalam kitab tu ada. Tapi tengok Wikipedia. Tengok Wikipedia terus. Terus boleh terus percaya. Tu memang sangat-sangat tertolak. Macam mana tertolaknya Yahudi, orang Melayu pun buat kerja tu tertolak juga. Okey. Poin yang ke-9. Okey. Okey, dia lebih kurang poin yang tadi. Cerita pun ada. Macam saya nyatakan cerita Nabi Yusuf tadi lah sebagai contoh. Cerita tu memang betul ada, tetapi ianya tidak ada episod sambungan. Tak ada. Jadi
sejarawan pun tidak menyatakan apakah yang berlaku seterusnya, tak ada. Sejarawan tak nyatakan dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin Yahudi boleh menambah cerita? Tadi ni cerita yang memang tak ada, tiba-tiba ada. Yang ni cerita ada, cuma dia menggoreng. Dia panggil apa? Tak ajinomoto lagi. Menyedapkan cerita, menambah-nambah cerita. Jadi bagi menceritakan tentang benda ni, boleh lihat daripada surah Ibrahim, ayat yang ke-9. Ayat ke-9 ni dia cover sekali. Poin nombor 8 dan juga poin nombor 9. Wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Maksudnya apa yang sahaja yang ada. Sebab Tuhan kata dalam ayat ni, tidakkah alam ya'tikum naba, tidakkah datang kepada kamu wahai Muhammad tentang kisah orang-orang yang sebelum daripada kamu, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, walladzina min ba'dihim, dan juga selepas Samud tu, sebelum Nabi Ibrahim tu ada satu kaum. Tapi la ya'lamuhum illallah. Siapa pun tak tahu. Tuhan je yang tahu. Selepas tu barulah datang Nabi Ibrahim. Apa cerita, kena bala ke, kena beriman ke apa, siapa tak tahu. Siapa nama kaum, siapa pengikut dia, negara mana, tanah mana, siapa tak tahu. Bani Tamim ke, Bani tak Tamim ke, tak tahu. Siapa tak tahu. Jadi bila tak tahu, macam mana kita boleh adakan benda yang tak tahu? Kemudian benda yang dah tahu, macam mana boleh tambah pada cerita yang tak betul. Okey, baik. Kemudian poin yang ke-10 adalah ada larangan sendiri daripada Quran. Memang larangan direct daripada surah Al-Kahfi ayat 22. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada." Ada wala tastafti fihim minhum ahada, ayat 22 surah Al-Kahfi. Memang Tuhan kata jangan ambil fatwa apa-apa pun daripada Yahudi ni. Tak payah. Kenapa nak kena ambil daripada Yahudi? Sedangkan Al-Quran tu dah ada. Tak payah. Tumpu saja, fokus saja tentang apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Okey, baik. Ada lagi poin-poin yang lain? Saya rasa cukuplah poin 10 daripada Al-Quranul Karim. Okey, poin yang kedua daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis pertama daripada riwayat Bukhari nombor 4485. Bolehlah cari nanti kat apps ke. Okey, hadis Bukhari daripada 4485 menyebutkan tentang hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata kana ahli kitab yaqra'una at-Taurat bil Ibriyah. Kata dia orang-orang ahli kitab ni baca kitab Taurat tu bahasa Ibrani tu. Kemudian mereka mentafsirkannya wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli Islam. Mereka membacanya dalam bahasa Arab kepada orang-orang Islam. Dululah cerita ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dah sebut tadi, kata Rasulullah, la tusaddiqu ahlul kitab, jangan kamu mengiyakan juga, mempercayakan juga ahli kitab ni, dan juga jangan kamu mendustakan juga. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, katakan kita beriman dengan Allah Taala dan juga apa yang diturunkan kepada kita semua. So sebab tu kata Rasulullah dalam hal ni jangan percaya juga dan jangan mendusta terus. Letak tengah-tengah. Ni hadis yang pertama. Sekejap lagi kita akan baca satu lagi hadis. Ini poin Rasulullah nak bagi tahu ada larangan juga supaya jangan dan terus percaya dengan apa yang diriwayatkan oleh ahli kitab. Okey. Fala tumari fihim apa? 85. Betul. Surah Bukhari ayat 85. Okey, baik. Kemudian ada satu hadis lagi daripada riwayat Ahmad, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Suatu hari, saya baca terjemahan dia. Suatu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ni berjumpa dengan Nabi bi kitabin asabahu min ba'di ahli kitab. Yang mana di tangannya ada tulisan yang mana dah ada unsur-unsur tulisan ataupun pengisian daripada ahli kitab. Maka Sayyidina Umar pun membaca kepada Rasulullah tentang benda tu lah. Tak pastilah Quran ke apa, tapi ada kitab lah. Maksudnya, kemudian faghadiba alaihi salatu wassalam, Rasulullah terus marah kepada Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Baik, amutahawwikun, maksud apa maksud mutahawwikun? Mutahawwikun ni maksudnya kamu ni masih syak lagi ke wahai Ibn Khattab? Kamu masih tak percaya ke nak kena pergi jumpa ahli kitab sebagainya ni? Aku duduk depan muka kamu ni, tak percaya ke nak kena pergi jumpa ahli kitab? Maka kata Rasulullah, demi jiwaku di tangannya, laqad ji'tukum biha baydha'un naqiyah, aku ni datang penuh dengan hamparan perbandani yang putih. La tas'aluhum an syai', jangan tanya apa-apa dengan ahli kitab.
Mereka akan bagi tahu yang benar tapi mereka sendiri mendustakan, ataupun mereka bagi tahu benda yang salah tapi mereka sendiri percaya benda yang salah tersebut. Dan di penghujung hadis tu kata Rasulullah, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangannya, kalaulah Musa tu hidup balik, lau ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, maka Musa tu tak akan cakap banyak, Musa tu akan terus ikut aku. Maksudnya Musa pun tak akan duduk fikir sekejap nak pakai mazhab apa. Tak ada. Musa terus akan ikut Rasulullah SAW dalam apa juga. Musa ni akan jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab memang ada pun dalam sebelum ayat tu, dalam ayat surah Al-A'raf, Musa sendiri berhujah bahawa bila tahu dia kata ada akhir Nabi akhir zaman ni dengan keistimewaan tertentu, Musa sendiri minta kepada Allah Ta'ala, boleh tak aku nak jadi umat Nabi tu. Lepas tu Rasulullah kata, kalau Musa hidup balik pun, Musa akan ikut aku. So boleh faham lah artinya, tak payahlah jumpa ahli kitab, dan juga tak payahlah ambil sumber-sumber daripada mereka. Memang ada marah Rasulullah terhadap Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey. Seterusnya kita tengok bagaimana peranan sahabat dalam berinteraksi dengan ahli kitab. Okey, saya nak ambil riwayat Bukhari juga. Tadi itu hadis riwayat tadi tu boleh lihat daripada Fathul Bari nombor 330, muka surat 334 daripada jilid yang ke-13. Hadis tadi tu. Okey, boleh lihat Fathul Bari. Hadis Jabir tadi nombor 334, jilid yang ke-13. Berapa banyak jilid Sahih Bukhari kan. Okey, baik, seterusnya peranan sahabat. Saya nak ambil satu je, ada dua, satu Abdullah bin Mas'ud, satu Abdullah bin Abbas. Saya ambil Abdullah bin Abbas punya. Okey, yang ni pun riwayat Bukhari juga daripada Sahih Bukhari nombor 7363. Saya pun tak nampak lah. Saya pun baru pakai spek seminggu, tu yang tertinggal. Okey, jadi riwayat Bukhari cerita Ibnu Abbas ni, sorry lah bosan sikit lah cerita tentang dalil je kan. So satu hari Ibnu Abbas memberi khutbah kepada masyarakat pada waktu itu. Kata dia, ya masyarul muslimin, saya baca terjemahan dia, wahai sekalian orang Islam, kaifa tas'aluna ahlal kitab, bagaimana kamu boleh masih bertanya-tanya tentang kepada ahli kitab, sedangkan kita buku kitab kamu ni allazi anzalahu Allah, yang telah Allah Taala turunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ahdatsul akhbar billah, adalah kisah yang paling tepat, yang paling betul daripada Allah Taala. Dan kalau kamu baca kisah ni lam yushab, maksudnya kamu takkan pening. Takkan pening. Orang kata apa? Yalah, bila baca kisah-kisah tambahan ni, ada orang tambah macam ni, ada orang tambah macam ni. Jadi riwayat mana satu yang betul? Jadi bila baca je fokus kepada Quran, insya-Allah tak pening. Tak payah nak fikir nak cari berapa orang Al Kafi. Dia ni pengikut siapa zaman Nabi mana, tak payah fikir benda-benda tu. Nanti akan jadi pening. Lepas tu kita tengok orang menulis tentang Iskandar Zulkarnain. Kan ada orang bertemu dengan kebenaran. So saya tengok dekat mana-mana lah Kinokuniya ke apa tu, Popular ke, mana-mana kedai buku lah. Pemenang dia adalah siapa yang tu lagi tebal tulis pasal Quran, dia lah menang. Tapi penghujungnya tak ada apa pun yang mereka jumpa. Maksudnya you nak cari benda yang tak ada sumber, macam mana? Sampai tak ada orang tu sampai pergi ke mana tu Mongolia, pergi sana tengok taman satu yang ada 2 buah bukit tu. Tak ada kesudahan pun. Yang pentingnya adalah kita nak belajar bagaimana apa yang dilakukan oleh Zulkarnain itu sendiri dalam bab mentransformasi edukatif kepada masyarakat itu yang kita nak belajar. Kan? Sebab kata dia apa? Aku datang dan pergi. So bila aku pergi, kamu tak cerdik-cerdik situlah. So apa yang dia buat adalah transformasikan education kepada masyarakat dia. Pun itulah adalah dalam buku tu dibincang. Jadinya ada kata ya, ada kata tidak. Jadi ambil pengajaran tu sebenarnya yang lebih penting berbanding dengan duk bincang tentang nama. Nak cari dia tu siapa, lepas tu pula negara mana dia pergi. Yalah, orang bincanglah tentang perkara ni. Tetapi yang lebih besar kita nak adalah pengajaran daripada kisah dia tu. Dan tengok bila dah terlalu banyak, macam tadi ada kata dia Alexander the Great, ada yang kata, lepas tu pula yang saya terbaca dulu, katanya Alexander the Great ni gay. Kata apalah, kata benda tu jadi macam lama-lama dia merepek lah. Dia melarat, dia melalut, akhirnya dia merepek. Okay. Jadi na'udzubillah min dzalik. Okay, baik. So sebab tu kata dia lam yushab, kamu takkan pening baca kisah, tak beruban lah. So kata Ibn Abbas ni, kamu takkan beruban, artinya kamu takkan bermasalah pun baca kisah daripada Quran ni. Waqad haddatsakumullah ahlul kitab, dan Allah Taala pun bagi tahu kepada kita bahawa ahli kitab ni membaddalu kitab Allah,
Mereka memang tukar apa saja yang ada dalam kitab Allah Ta'ala. Wa ghayyaru bi aydihimul kitab. Mereka gantikan apa yang ada dalam kitab itu dengan tangan-tangan mereka. Lantas mereka mengatakan hadza min indillah. Inilah daripada Allah. Dan mereka jual dengan nilaian harga yang sangat murah. Artinya apa yang ada dalam kitab mereka tu dah tak asli lagi dah. Semuanya dah ada campur tangan daripada ahli kitab dalam mengubah apa yang ada dalam kitab mereka. So larangan keras daripada Ibnu Abbas terhadap jangan ambil sebarang benda daripada ahli kitab. Okey. Sekarang ni saya nak pergi ke poin terakhir. Poin terakhir ni, kenapa kalau dah tahu macam tu, takkan ulama-ulama dulu tak baca hadis-hadis ni? Takkan mereka tak sampai kepada mereka ayat-ayat Quran tadi, sedangkan mereka tafsir, ulama tafsir, Ibnu Katsir takkan tak kena Ibnu Katsir kan. Jadi kenapa mereka masih dalam kitab-kitab mereka ada juga yang kata riwayat Israiliyat ni? Okey. Kerana ada satu hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga daripada Imam Bukhari nombor 3461. Hadis ni hadis yang paling kira yang macam mana kita nak faham tentang hadis ni. Baik. Hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Rasulullah berkata, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Dan ceritakan tentang Bani Israel ni tanpa dosa, wala haraj. Kemudian sambung hadis tu lagi, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka sediakanlah tempatnya di dalam api neraka. Baik, yang tu kita seterakan kepada orang hadis lah, yang ujung-ujung tu. Saya nak ambil yang tengah ni saja. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah tentang Bani Israel ni tidak ada dosa. Dekat sini poin utama dia. Kerana kata-kata Nabi itulah yang menyebabkan hampir, banyaklah. Kalau tengok tu banyak, bukan satu dua lah. Hampir boleh dikatakan ke semua lah. Hampir ke semua. Yang dululah menceritakan atau meriwayatkan daripada Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir mereka. Tapi Alhamdulillah, bila datang orang kemudian ni yang amanah dengan ilmu, mereka dah cuba asingkan, bagi tahu kita yang ni Israiliyat, yang ni tak Israiliyat. So kita hari ni dah orang kata apa, dah lega lah. Tapi kena taruhlah nota kaki tu, kena baca bahawa ini Israiliyat ataupun tidak. Okey. Jadi berdasarkan hadis tadi, memberi faham bahawa ceritakanlah tentang Bani Israel tanpa ada sebarang dosa. Okey, jadi mereka pun cerita. Okey, baik. Di sana ada terdapat dalam kitab Ibnu Hajar, itulah Fathul Bari. Di sana Ibnu Hajar sendiri cuba untuk memastikan atau menceritakan balik, menghuraikan balik macam mana, apakah yang difaham oleh ulama-ulama terdahulu tentang apa yang disebut oleh Rasulullah SAW ni. Okey. Kata dia, qala ba'dhum, sebahagian ulama kata yang disebut tentang Bani Israel di sini adalah hanya anak-anak Nabi Yaqub je. Nak cerita anak-anak Nabi Yaqub tu je. Lain-lain jangan cerita. Ada faham situ. Katanya lagi, kata Imam Malik, cerita tentang Bani Israel min amrin hasan. Bukan jam saya kan? Kadang-kadang tidur waktu ni. Habis anak sekolah kan? Okey. Apa cerita tadi? Cerita benda-benda yang baik saja, kata Imam Malik. Okey. Kemudian, kata Imam Syafi'i. Kata minal ma'lum anna Rasulullah. Okey. Kita ketahui bahawa Rasulullah tak pernah cerita tentang benda-benda yang kazib, benda-benda yang berdusta, benda-benda yang tipu. Jadinya nak cerita tentang Bani Israel ini benda yang betul je. Kalau kata betul, cerita. Sebab memang Rasulullah kata jangan nipu, jangan betul juga. Tapi kalau kata ianya betul, sesuai dengan apa yang ada dalam Quran, okey, cerita, tak ada masalah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan ada lagi dua pendapat, lebih kurang sama saja. Okey, baik. Maka sekarang ni, bagaimana nak faham perkataan hadis tu? So Imam Ibnu Hajar sendiri merajihkan ni, maksudnya mengambil jalan tengah yang sekarang ni istilah tepat tak tepat tepat sebut tepat semua pendapat imam tadi itu tepat, bukan tak ada tepat, bukan tak tepat. Cuma nak faham apa maksud hadis. Hadis. Adakah hadis ni bermakna pergi jumpa Bani Israel, ambil semua cerita and then riwayatkan? Okey, jadi Syekh Dr. Salah ni, masya-Allah, tabarakallah, almarhum Dr. Salah ni, saya suka sangat kitab dia. Dia sebagai orang Arab dan dia tulis dia kitab dia. Kata dia apa? Kalaulah Nabi nak suruh kita buat begitu, nescaya Nabi akan cakap apa? Irwu an Bani Israel. Irwu ni pergi riwayatkan daripada Bani Israel. Maksudnya ambil saja riwayat Bani Israel ni, bubuh dalam kitab tafsir, itu meriwayatkan kepada anak cucu kamu. Riwayatkan. Riwayat ni maksudnya ambil cerita and then
Macam mana nak berkata? Daripada point A sampai ke kita pun kena inilah sebarkan pula lah, kena viralkan. Karena itu dipanggil riwayat. Riwayat ni mesti dia kena ada orang riwayatkan daripada A, B, C, tak putus lah. Maksudnya tak putus. Kalau terputus tu sanad dah tak ada, dah tak riwayat dah. Okey. Kalau kata Nabi nak, mesti Nabi akan cakap begitu. Tetapi Nabi guna perkataan hadis. Jadi apa makna hadis? Hadis. Jadi hadis di sini bermakna ceritakanlah tentang Bani Israel ni tidak ada dosa ke atas kamu. Bermakna apa? Kepada orang-orang yang datang kemudian ni, ceritakanlah kejahatan-kejahatan Bani Israel ni tak ada dosa ke atas kamu. Mengata mereka. Tapi dengan syarat. Dengan syarat jangan mengata Nabi-Nabi yang baik. Jangan mengata orang-orang soleh yang baik. So ceritakan kebobrokan, kejahatan, kefasadan, apa sajalah kejahilan Yahudi yang dilakukan atas muka dunia ni. Bagi tahu anak cucu kamu, tulis dalam kitab kamu. Bagi tahu bahawa ini kerja-kerja usaha-usaha mereka untuk tidak meredai dan untuk melenyapkan Islam atas muka dunia ni. Jadinya kita kalau cerita tentang orang boleh dikatakan mengumpat, betul tak? Jadi sekarang ni mengumpat Bani Israel, mengumpat Yahudi. Contoh-contohan beli barang apa, ni semua harga Yahudi. Sementara itu di Yahudi pula ini semua harga Melayu. So sekarang ni boleh tak mengumpat orang Yahudi? Jadi atas dasar hadis tadi maknanya boleh mengumpat orang Yahudi. Cakaplah apa saja tentang Yahudi ni, maksudnya cerita, kena bagi tahu kejahatan mereka, apa saja mereka lakukan terhadap umat Islam dan apa saja mereka lakukan terhadap nabi-nabi terdahulu. Bunuh nabi, buat macam-macam lah. Rampas tanah orang Islam, apa saja mereka buat kena bagi tahu. Jangan ada macam contohnya macam anak saya kan. Dia sekolah dia semangat. Cerita pergi sekolah pakai apa nama tu? Pakai scarf. Balik pakai badge lagi. Apa lagi tak cukup. Beg sekolah pun tukar semua safe, semua Gaza kan. Tiba-tiba balik rumah, ayah Palestin ni apa? Tak apa. Main nak tengok apa? Bising lah. Buka UPIPIN tengok. So akhirnya tengok UPIPIN balik. Jadi tak ada jadi semua terus semangat. Tak, at least cerita. Palestin ni siapa? Mana ke tempatnya? Apa yang berlaku dalam sejarah dan sebagainya. Kenalah, macam kena proaktif lah kita pun. Ini tanya Palestin. Palestin tu sebelah Perlis kan? So Palestin pun tak tahu tak mana. Payahlah. Apa yang berlaku dekat Gaza, apa yang berlaku dulu satu masa dahulu. Semua ni peranan-peranan yang tak dapat dipisahkan. Mesti kita juga kena ada ilmu tentangnya dan perlu masukkan kepada generasi demi generasi tentang apa yang berlaku terhadap umat Islam hari ini, kesan daripada tindakan-tindakan orang Yahudi dan Nasrani ni. Lepas tu saya sebut tadi, kalau ikutkan daripada buku Dr. Salah ni, mereka, dia sendiri dalam ni cerita banyak ni, tebal ni. Ini baru jilid pertama ni. Saya bukanlah tujuan saya nak baca kat sini pun, tak. Nak cerita ni buku Dr. Salah ni, ini baru jilid pertama. Dia ada lagi 3 jilid kat rumah tak buka. Dah macam buku telefon dah kan. So dulu Yellow Pages. So nak ceritanya apa nama, semua cerita-cerita tentang Quran lah, semua yang dia bawa daripada kisah Nabi Adam sampailah ke hujung kisah dalam Quran. Dan ceritanya dia tidak akan mengambil satu pun daripada riwayat-riwayat Israeliat. Dan pada ketiga ini kita tak akan bagi dia kata kita tak akan bersama dengan Ibnu Katsir dan tak akan bersama dengan Imam Tabari dan sebagainya dalam meriwayatkan Israeliat. Dalam bab ni kita hormat keilmuan mereka, masya-Allah tabarakallah. Tapi bila bab Israeliat kita tolak. Jadi itu amanah lah. Maksudnya kita bertahu Israeliat ni benda yang tak bertanggungjawab terhadap agama. Jadi dalam bab tu saja, tidak menolak bab lain. Jangan mengingat pula, ni tak hormat ulama ni, dia tulis dalam kitab, kalau ada baca je lah. Tak. Sebab oleh kerana riwayat tu merupakan Israeliat, maka kerana tu apa saja sumber-sumber yang berlatar belakangkan ataupun datang daripada Israeliat, maka semuanya adalah tertolak. Itu yang saya kata tadi, sebab mereka faham hadis Nabi itu adalah cerita tentang Bani Israel. Maka mereka masuk. Dia faham dalam konteks lain. Ibnu Katsir faham konteks, Ibnu Tabari sebagai konteks kata ada cerita Bani Israel. Bobo, sebab Nabi kata ceritakanlah tentang Bani Israel, tak ada masalah. Haraj ni tak ada masalah, tak ada dosa. Maka dia membuh lagi tak dia. Sebab tu dia rasa macam itu dia faham. That's why lah kefahaman kadang-kadang orang Arab sendiri pun mereka boleh faham dalam 2 dimensi yang berbeza. Kan? Sekarang ni sebab tu bila datang orang-orang terbaru, contoh macam saya sebut tadi, contoh macam Dr. Abdullah bin Turki tadi, pensyarah dekat Riyadh tu, apa yang dia buat adalah menilai semula kitab Tafsir Imam Tabari tadi daripada 12-15 jilid terus jadi 30 jilid. Sebab apa? Sebab
Dia ni lah, maksudnya dia keluarkan balik. Ini Israeliat, ini tak Israeliat. Tapi itu kalau nak beli dia lah. Tapi saya kata tadi tak perlu nak beli sebab kita semua nak baca Israeliat. Dia cari kitab yang dikeluarkan oleh Jakim tadi tu, palsu dalam kitab tafsir ni. Apa nanti saya kalau ni, ada gambar. Ada. Ibnu Katsir sebab dah datang 700 tahun dah. Imam Tabari dulu datang 300 tahun hijrah, meninggal tahun 311. Imam Ibn Katsir tahun 700 hijrah meninggal. Jadi tengok berapa tahun kan. Kita pun faham orang ni, manusia ni daripada setiap tahun dia makin, otak dia makin bagus kan. Jadi masa zaman Imam Tabari masuk semua benda. Masuk semua benda. Israeliat tak Israeliat masuk semua benda. Jadi orang-orang yang hadir hari ni lah, yang hidup pada hari ni dengan amanah ilmu yang dia ada, dengan kajiannya dan dengan kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi tu, dia kena jalankan amanah tu. Sebab tu Dr. Abdullah Turki tadi apa dia buat adalah dia keluarkan semua riwayat-riwayat Israeliat dan gantikan dengan riwayat-riwayat yang betul. Kalau kata tak ada, tak ada. Kalau kata tak ada, tak ada. Tak payahlah, tak apa, kita nak kena cari juga apa warna anjing ni. Payahlah. Kita nak kena cari juga ni kapal Nabi Nuh ni daripada kayu mana ni dibuat ni, pokok kat mana ni, gunung jerai ke, gunung semangguih ke, so payahlah. So jadi itulah sumber-sumber yang kena keluarkan. Sebab benda-benda ni jadi macam mudah. Memang confirm kokar lah. Israeliat, tak apa. Itulah bila kita baca benda kan, bila sedetail itu, memang confirm lah dia main Israeliat lah. So tak penting pun nak tahu kayu kapal Nabi Nuh tu buat daripada apa, kayu tongkat Nabi Musa tu daripada apa. Ya, kenapa? Dia seronok. Seronok baca. Bayangkan, persoalan ni, katakanlah okey, sekarang ni tongkat yang dikatakan tongkat Nabi Musa tu sekarang ni ada dekat Museum Topkapi dekat Turki. Katakanlah tongkat tu dibawa ke Masjid Shah Alam lah kata. Agak-agak berapa ribu orang datang. Charge tiket, yang ni jual bakso, yang ni jual bergedil. So maksudnya akan ada limpahan manusia akan datang ke masjid tu. Sebab apa? Nak tengok tongkat. Betul ke tidak tongkat tu? Wallahualam. Tak tahu betul ke tidak. Ke Musa mana kan? Tak betul. Dan kalau kata betul sekalipun, tongkat tu masih berfungsi sebagai mukjizat ke tak? Tak berfungsi dah. Kau ketuk lah apa pun takkan jadi apa dah. Mereka sakit je. Yang berfungsi sebagai mukjizat sampai hari ni apa? Quran lah. Quran tu sampai hari ni masih jadi mukjizat. So maksudnya kisah-kisah Quran tu juga merupakan mukjizat. So kalau boleh faham, boleh baca, boleh belajar dan sebagainya, memang orang kata apa, sangat best. Saya ni kalau bukanlah T saya kena tarik, T tu tahulah kan. Dia boleh diberi, dia boleh ditarik. Kan? Dia tarik. Kalau T tu kalau bukan kena tarik, boleh katakan setiap minggu orang call tanya, kami ni nak belajar kisah Quran ni tapi dah tak ada T, tak ada. Saya kata saya tak nak tanggung risiko. Sebab kata kalau saya kena tak apa. Ni kena sekali dengan AJK, kena sekali dengan pengurusi. Tapi tak apalah. So nak cerita orang bila dah faham, bila dah belajar bahasa macam makin lama makin seronok. Makin lama makin seronok. Dan seronok tu pun tak masuk Israeliat pun. Just belajar cerita je. Pengajaran je cerita kita nak ambil daripada kisah Nabi Adam, kisah Iblis, kisah macam-macam lah maksudnya. Kisah anak Nabi Adam, kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Ibrahim. Satu buku yang jilid ke-3 kata saya. Jilid ke-3, satu jilid tu saja kisah Nabi Musa. Lepas satu. Betapa setiap satu tu semua ada pelajaran. Yang kalau lah dapat belajar semua, masya-Allah tabarakallah, kira orang kata apa. Tak perlu buat kerja lain lah kan. Ada belajar kisah aja, benda tu saja. Jadi wallahu taala alam. Saya rasa cukuplah takat tu dulu. Minta 30 minit je. Tapi itulah. Jadi terlajak dah lebih sejam dah. Lebih? Sikalang? Tak boleh dah. Nanti kan anak saya nangis. Dah sebab hari ni saya tak nak lah reschedule balik jadual ambil bantuan awal persekolahan tu. Jadi dia pula kena ambil hari ni sebelum 12.30. Jadi insya-Allah boleh sempat ke balik insya-Allah. Section 6 Shah Alam.
Ha? Section 6 Shah Alam yang tu lah, yang depan kedai kopi pokok tu. Dia ada dua sekolah kan, satu Bandar Anggerik, satu sekolah Section 6. Section 6. Yang tak ada dewan, dan yang nak buat dewan 100 tahun bincang tu. Silakan ada soalan, tapi jangan tanya pelik-pelik. Tak reti nak jawab. Bermakna Ustaz, apabila kita dengar cerita Israeliat, ada pernah dia kata macam ada satu cerita yang saya pernah ikut kelas mula-mula dulu. Dia kata perkataan nazak tu daripada Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim apabila dia beringin berhajat untuk mendapat anak, dia pernah Nazar ke nazak? nazak. Oh. Nazak ni susah nafas kan? Jadi dia kata sekiranya saya akan mendapat zuriat laki-laki nanti, saya bernazar akan memberi makan kepada seluruh rakyat dia. So, itu kiranya Wallahualam, saya tak dengar, tak pernah dengar lagi lah cerita tu. tapi saya dah dengar lah. Bermakna kalau kita dengar katakan cerita macam adakah dia boleh merosakkan akidah kita? Kan? Dia ada, lepas tu kalau Imam Nawawi sendiri sebut, ada cerita macam tadi dah, setakat nama Zulaikha, tak ada apalah. Contohnya macam Nabi Sulaiman dengan Ratu Sabak. Apa nama Ratu Sabak tu? Ada orang apa? Memang ada apa? Siap bernama Binti pun ada. Balqis binti Syurahbil. Jadi adakah dia ada macam orang kata apa? Ada kesan kepada akidah? So kalau tak ada, maka it's okay. Tak ada masalah sangatlah. Setakat nak bubuh lah nama. Yang jadi masalah tadi tu bila ada kesan tentang akidah. Macam tadilah ambil nama-nama tu buat keramat. Itu dah mula merepek lah. Dah mula mengarut. Tapi kebanyakannya balik kepada kisah yang hanya dalam Quran pun dah memadai. Dah tak larat nak belajar dah. Dah tak larat. Maksudnya dah banyak sangat. Bila cerita tentang pengajaran tu yang penting tu. Sebab tu Tuhan kata apa dalam Quran? Inna naqussu alayka nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Tuhan kata apa? Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas dalam surah Yusuf ayat ketiga. Sesungguhnya kami kisahkan kepada kamu tentang kisah-kisah yang terbaik. Jadi kisah-kisah terbaik ni maknanya tak ada cerita boleh buat movie ke apa ke yang boleh menandingi Quran. Takkan boleh. Macam tadilah cerita macam mana kan, kalau ni sikitlah cerita tentang Nabi Musa tadi kan. Nak kata viral ni zaman Nabi Musa lagi dah ada viral dah. Mak Nabi Musa ni bila dia dah hanyutkan anak dia, bayangkan dia baru lepas menyusu je anak dia. Banyak berapa jam baru beranak. Berapa jam beranak, and then Tuhan kata apa? Ardi'i, susukan anak tu dulu. Memang dia maksudnya dia tak adalah supernatural. Dia ikut peraturan. Memang kena susu budak tu, bagi kenyang-kenyang, and then hanyutkan. So dalam hati mak Musa ni Tuhan kata apa? Maka na ummi Musa fariqa in kana la tubdi biha. So dalam hatinya ni kosong. Jadi macam nak resah, nak upload, nak apa? Dia panggil nak apa? Nak update pula. Kalau nak update ni, tu Tuhan kata kalau kami tak ikat hati dia, mesti dia akan viralkan, mesti dia akan bagi tahu semua orang kesusahan dia dan sebagainya. Tapi kami ikat hati dia supaya dia tak buat benda Allah tu. Tapi akhirnya Tuhan kata radduhu ilaiki, kami akan pulangkan balik. Tengok macam mana cara Tuhan nak pulangkan. Manusia tak terfikir nak buat benda tu. Macam mana tiba-tiba Tuhan buat Nabi Musa tak nak susu dengan orang lain, nak susu dengan mak dia. Tak lama pun. Hanya dia bila dia lapar tu baru dia dapat balik susu mak dia. Jadi nak ceritanya, tengok perjalanan Allah Ta'ala tak ada siapa boleh buat macam mana Tuhan boleh buat. Atau kisah manusia, kisah Allah Ta'ala, kisah Quran adalah kisah terbaik. Tak perlu lagi pun, tak perlu orang kata apa, pergi ke Israeliat pun, kisah Quran. Dan itu pun dah cukup banyak dah benda kita dapat belajar daripada Al-Quran. Okay, wallahu ta'ala alam. Sila. Mestilah. Boleh. Nazar. Nabi Yaqub menazar kata dia sakit. Satu hari dia sakit. Dia kata kalau aku sembuh, aku tak nak makan lagi dah. Favorite makanan aku dah, aku tak nak minum dah. Favorite minuman aku. Kena bayar kafarah lah. Adalah kafarah dia tu. Saya betul ingat dah.
yang kata nazar kalau Johor menang nak lari bogel apa semua tu. Tahu lah, teruk sangat. Dia kalau nazar benda wajib tak berlaku. Contoh, saya bernazar sekejap lagi waktu zuhur saya nak sembahyang zuhur. Dahlah benda kalau bernazar benda wajib dia takkan berlaku pun. Maksudnya memang kena sembahyang pun. Kenapa you je tak mau sembahyang kan? Tapi ada letak tarikh tak? Dia macam kita macam tu lebih kurang kalau kita dapat ni kita bernazar nak buat sesuatu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya orang nazar ni dia punya keinginan dia lebih lah daripada hajat biasa. Sebab tu orang bernazar. Bernazar ni boleh ke Ustaz? Tak ada tak boleh ke? Sebab dia kata Allah kata orang bernazar ni orang berkira-kira. Allah Alam. Sebab saya tu Nabi pun ada bernazar. Kalau kau bagi baru aku buat. Kena tanya Ustaz Hashimi ya. Kena tanya Ustaz Hashimi. Sebab kalau ikut perspektif tafsir Nabi Yaakob sendiri pernah bernazar. Nabi Ayub pernah bernazar. Kan? Apa nazar Nabi Ayub? Kalau dia baik? Tapi itu bukan Israeliat lah. Bukan. Betul. Kalau tak buat kena bayar. Kena kafarah lah. Allah ada kafarah dia. Waqat ada kafarah dia. Dah bayar pada siapa? Dia adalah kafarah dia tu. Dia kafarah dia tu boleh pilih-pilih. Bagi nama akaun. Bayar dia tu boleh pilih-pilih. Okey, wallahu taala alam. Insya-Allah kita jumpa lagi kalau ada masa, kalau ada ketika dan kalau ada peluang insya-Allah. Terima kasih atas jemputan ini. Seronok bersama semua pada hari ini. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.